Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi sidqi. Bab pada menyatakan benar. Benar dengan makna sesuatu itu betul dengan hakikatnya, dengan keadaan yang sungguh-sungguh. Itu mana benar. Benar ni pada niat. Niat kita benar. Kalau niat kita beribadat kerana Allah Ta'ala sungguh. Jangan duduk cabang-cabang niat kerana yang lain. Mesti niat kerana Allah Ta'ala. Kalau kita buat baik kepada orang, niat buat baik sungguh. Jangan tujuan yang jahat. Buat baik ke orang, tujuan yang jahat, bukan tujuan yang baik. Niat pada percakapan. Percakapan kita benar, betul, dengan hakikat yang sebenar, kecuali dalam perkara yang diizinkan oleh syarak, kerana berperang untuk mengelakkan diri daripada musuh, kerana nak menyelamatkan orang daripada yang dizalimi. Maka dia tanya orang tu ada tak ada, kita kata tak ada, padahal orang tu ada. Kerana apa? Nak menyelamatkan dia. Kalau kita tak boleh pelawak, kena royak lah, itu bodoh orang panggil. Bodoh. Tak betul. Dengan sebab kita bercakap orang tu kena bunuh, maka kita terima dosa yang besar. Ini kena faham. Benar kena pada tempatnya. Benar pada perbuatan. Perbuatan kita benar. Kita orang Islam, amalan kita mengikut Islam. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wa kunu ma'as sadiqin. At-Taubah ayat 119. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Ayat ini menyuruh orang-orang yang beriman supaya bertakwa kepada Allah, iaitulah mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sehingga mengikut perintah dan meninggalkan larangan itu menjadi sifat yang bersebati dengan kita, sehingga kita berjaga-jaga dalam kehidupan kita, percakapan kita, perbuatan kita, makan minum kita, kerja kita, duit yang kita cari, nak melanjarkan duit dalam keadaan berhati-hati, takut jatuh ke dalam perkara yang dilarang oleh Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanyakan Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, apakah hakikat takwa? Ubay tanya, pernahkah Amirul Mukminin berjalan di jalan yang banyak duri? Sayyidina Umar kata, ya, pernah. Ubay tanya, macam mana cara kalau berjalan bila duri banyak? Caranya bercermak, berhati-hati, jaga-jaga supaya kaki tak dijak duri. Kata Ubay, itulah dia takwa. Takwa dengan makna berhati-hati dalam hidup ini. Wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar di atas keyakinan, kepercayaan kepada ajaran yang betul. Jangan kita bersama dengan orang-orang yang bohong. Itu tak boleh. Kita ikut orang bohong. Pasal apa? Boleh pitih. Boleh pitih je. Bohong ke, salah ke, zalim ke, tak berdali. Asal boleh pitih juga. Sudah. Jawabnya punah. Rosak. Tuhan kata, jadilah bersama dengan orang-orang yang benar. Walaupun kita susah macam mana sekalipun, dengan orang yang benar, maka selamatlah kita di dunia dan selamatlah kita hari akhirat. Wa qala ta'ala, was-sadiqina was-sadiqat, suratul Ahzab ayat 35. Dan orang-orang yang benar lelaki dan orang-orang yang benar perempuan. Yang benar lelaki dan benar perempuan sama saja. Tidak ada beza di antara lelaki dan perempuan. Disuruh bersifat dengan benar, menjadi sifat orang-orang yang beriman. Sehingga Allah Ta'ala menyebut lelaki dan perempuan.
Padahal disebut saja, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tak sebut lelaki puang pun sekaligus. Tapi dalam menyuruh benar ini, was-sadiqina was-sadiqat. Dan orang-orang lelaki yang benar dan orang-orang perempuan yang benar. Menyuruh supaya kita melazimi sifat benar. Wa qala ta'ala, falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Surah Muhammad ayat 21. Maka kalau sekiranya mereka membenarkan Allah dengan makna percaya kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, nescaya itulah yang lebih baik kepada mereka. Orang yang membenarkan Allah yang paling menjadi contoh ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah Taala menyebut contoh benar dalam Quran, ialah innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, percaya kepada Allah dan Rasul, dan berjihad dengan makna bersungguh-sungguh dengan harta dan diri mereka untuk menegakkan agama Allah. Ulaika humus sadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Kalau sekiranya mereka benar sungguh kerana Allah, itulah yang lebih baik pada mereka dunia dan akhirat. Ada pun hadisnya, fal awwalu an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa innal birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Muttafaqun alaih. Maksudnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesungguhnya benar itu memberi petunjuk kepada kebajikan. Sesungguhnya kebajikan itu memberi petunjuk kepada syurga. Dan sesungguhnya seseorang itu berlaku benar sehingga ditulis di sisi Allah orang yang sangat benar. Dan sesungguhnya bohong itu menunjuk ke arah kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu menunjuk ke arah neraka. Dan seseorang itu berlaku bohong, sesungguhnya bohong itu menunjuk ke arah kejahatan, dan kejahatan itu menunjuk ke arah neraka. Dan seorang itu berlaku bohong sehingga ditulis di sisi Allah seorang pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menyatakan orang yang melazimkan dirinya dengan sifat benar, maka Allah memberi hidayah, memberi petunjuk kepada perkara-perkara yang baik. Hidayah ni perkara yang bukan mudah, yang kita kena minta pada tiap-tiap rakaat semayang. Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang betul. Setelah memuji Allah dengan nama-namanya yang paling baik, yang paling besar, setelah merayu kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan engkau kami sembah, akan engkau kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami wahai Tuhan ke jalan yang betul. Tiap-tiap rakaat minta dengan Tuhan. Menunjukkan hidayah ni mesti diminta. Ada orang yang alim, kalangan ulama-ulama ahli kitab, alim dia, ahli kitab, tengok rupa Nabi SAW, tengok sifat-sifatnya,
tak dapat hidayah, kafir, masuk neraka. Iblis laknatullah, makhluk yang dibawa oleh malaikat ke langit, berada di alam roh, melihat syurga dan neraka, boleh bercakap dengan Allah Ta'ala, taatnya iblis ni, dia tak dapat hidayah, tak layak dapat hidayah. Kenapa? Kerana sombong, kerana menyombong, merasa dirinya sangat suci, sangat mulia, sangat lebih, lupa kepada Allah Ta'ala. Maka iblis yang begitu sekali dekat dengan Tuhan, boleh bercakap dengan Tuhan, nampak syurga, nampak neraka, kafir, tak dapat hidayah. Di sini perlunya hidayah. Orang yang semasa dengan Nabi SAW, keluarga Nabi, anak beranak Nabi, macam Abu Lahab, Abu Jahal dan lain-lain lagi, tengok Nabi daripada kecil sampai dilantik menjadi Rasul, tiba-tiba tak dapat hidayah, tak layak dapat hidayah, tak layak dapat petunjuk. Ada orang yang duduk di tempat yang jauh, tak mengaji, butuh huruf pula, tapi ikhlas untuk mencari kebenaran, merendah diri, Tuhan beri hidayah kepada dia, dapat petunjuk menjadi seorang yang baik. Di sini perlunya hidayah. Hidayah sangat penting. Di antara jalan untuk mendapat hidayah ialah melazimkan diri dengan benar. Benar pada niat, benar pada percakapan, benar pada amalan, memberi petunjuk kepada perkara yang berkebajikan, amal-amal yang soleh. Bukan saja menjadi orang Islam, menjadi orang Islam yang baik, yang mengerjakan amal yang soleh, dan kebajikan itu menunjuk ke arah syurga, menunjuk ke arah jalan-jalan ke syurga, masuk syurga di hari kiamat. Dan orang yang melazimi benar, ditulis di sisi Allah orang-orang yang sangat benar. Sebaliknya orang yang perangai dia bohong, pelawak, menipu, bohong pada percakapannya, bohong menyebabkan menunjuk ke arah kejahatan. Mula-mula bohong, lepas tu jahat. Kejahatan menyebabkan neraka, dan ditulis di sisi Allah sebagai pembohong, di mana benar membawa berkat, bohong membawa celaka. Maka Nabi menyuruh kita melazimi diri kita dengan sifat benar. Qulil haqq walau kana murra, bercakap benar walaupun pahit. Nabi kata dalam hadis yang lain, cakap benar walaupun pahit. Benar membawa berkat. Diriwayatkan dalam satu kisah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang alim dalam ilmu tasawuf. Banyak orang dia sebut Syekh Qadir Al-Jailani duk mengaji hakikat, mengaji tarekat, mengaji kalau boleh nak nampak benda-benda yang gaib, duduk belajar kau tu, nak cari kelebihan tu. Duduk cari kelebihan tu, jawab dia celaka belajar begitu, merosakkan diri. Qadir Jalani tidak begitu. Seorang yang sangat saleh, mendapat ilmu yang sangat berkat, mengenal Allah Ta'ala dengan sebenarnya. Diriwayatkan sedang dia beribadat kepada Allah Ta'ala, tiba-tiba mendengar suara yang gaib, kafa ya Abdul Qadir, cukup hai Abdul Qadir. Dia ambil selipar, dia kalung dengan lipat. Orang tanya pasal apa kalung? Ada suara kata aku buat ibadat cukup dah. Itu iblis kata. Iblis, suara iblis. Dia kena iblis. Kita ni tak kena iblis. Silap-silap ada kena iblis. Abdul Qadir Jalani ni ketika dia nak belajar di luar kampung dia, ibu dia pesan ke dia, mu kena bercakap benar. Tu je. Lazim sidq. Cakap benar, jangan bohong, jangan pelawak. Mu duduk di mana-mana jangan pelawak. Mak dia pesan ke dia.
Lalu mak dia beri pitih belanja. Pitih belanja dijahit dalam pakaian dia. Takut hilang. Orang tua zaman dulu takut hilang pitih, jahit dalam pakaian. Sebab anak berjalan jauh. Lalu dilipat bersama pakaian yang dia bawa. Dia ikut kabilah yang bawa, yang musafir tempat dia dapat menuntut ilmu. Siapa di tengah jalan ditahan oleh rombongan pelopok. Rombongan pelopok tahan. Pelopok pun cek. Orang-orang yang ada pitih. Masing-masing nak susuk pitih. Susuklah. Rayak dah habis. Siapa giliran dia tunjuk ke pelopok. Ni pitih saya ni. Dulu ahli patang kain. Dalam ahli patang kain, mak saya jahit. Tunjuk. Pelopok tengok heran. Tu pelopok saya, mengapa mu jadi begini? Orang lain semua nak susuk. Nak sembunyi. Dia jawab, ibu saya pesan ke saya, jangan bohong. Cakap benar. Keikhlasan. Ibu dia yang ikhlas, yang warak. Dan keikhlasan dia menerima nasihat ibu dia menyebabkan ketua pelopok bertaubat. Ketua pelopok bertaubat dan menyuruh pengikut-pengikut dia berhentilah pelopok. Berhenti merapok. Hanya dengan satu perkataan, iaitulah jangan bohong, kena cakap benar. Di sini kehebatan orang zaman dulu. Mengapa orang zaman dulu bersyarah dah panjang macam zaman ni? Zaman ni bersyarah sampai 4-5 jam, orang hebat bersyarah. Tapi orang ikut sikit je. Orang zaman dulu dia mengucapkan pendek. Pengikut-pengikut dia ramai. Bila lalu di jalan yang bukan Islam, ganap kekufuran, tegak Islam. Ini hebat. Kenapa? Kerana benar mereka, ikhlas mereka mengatasi benar dan ikhlas kita di zaman sekarang. Zaman sekarang terlalu banyak bohong lalu. Tengok TV bohong, baca surat khabar bohong, masuk dalam hati benda-benda yang bohong, makan pula barang menipu, barang macam-macam. Macam mana nak berkat? Keberkatan tidak ada kerana hilangnya sifat benar dalam kehidupan manusia. Di sinilah makna Nabi SAW menasihatkan kita supaya melazimi benar. Kerana benar membawa kebaikan dunia dan kebaikan sehingga hari akhirat. Adapun bohong membawa kejahatan dunia dan kejahatan sehingga hari akhirat. Hadis yang kedua, an Abi Muhammadin al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk fa inna as-sidqa tama'ninah wal kadhiba ribah. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun sahih. Maksudnya dari Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Sayyidina Hasan ialah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan dan Husain cucu dia daripada anak dia Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Sehingga diriwayatkan bila Nabi tengah khutbah, tengok cucu dia dukung, turun ambil cucu dukung, naik atas mimbar semula khutbah. Kalau orang lain ni tak bolehlah batal khutbah. Nabi semayang, tengah semayang, Hasan Husain naik atas belakang. Nabi tak bangun, sujud lama sehingga cucu dia turun baru bangun. Orang lain kata dok khusyuk semayang. Makna lebih kita dengan Nabi khusyuk. Tentulah Nabi khusyuk. Ada makna khusyuk yang kita kena faham. Oleh kerana khusyuk doa lalu, cucu tu ada belakang dok sedar pelanggang, tunggalangan cucu. Pasal apa khusyuk doa? Dok sedar cucu ada atas belakang. Pelawak tu. Pelawak. Dokkan dia lebih khusyuk pada Nabi. Anda kena faham.
Nabi begitu khusyuk. Nabi pernah bersabda, inna ibni hadha la sayyid yajma'u bainal fi'ataini minal mu'minin al-mutaqatilatain aw kama qala. Cucu aku ni adalah pemimpin yang mendamaikan di antara dua golongan orang Islam yang berperang. Ada hadis. Bila Sayyidina Osman mati, Sayyidina Ali dilantik menjadi khalifah. Berlaku peperangan kerana fitnah kematian Sayyidina Osman yang terkenal. Aisyah, Zubair dan Talha memimpin bala tentera serang Sayyidina Ali. Saya dapat memadamkan, mengalahkan tentera ni. Muawiyah dan puak-puak dia memimpin tentera serang Sayyidina Ali. Saya dapat mengalahkan tentera ni. Bila Sayyidina Ali mati, maka pengikut Sayyidina Ali beberapa orang sahabat melantik Hasan jadi ketua negara. Oleh kerana nak mendamaikan orang Islam, Hasan letak jawatan daripada khalifah. Serah ke Muawiyah, ambil kamu lah. Aku tak boleh jadi khalifah. Mana ada zaman lain yang letak jawatan. Ini dia, letak jawatan. Untuk mendamaikan orang Islam. Ini Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Kata Sayyidina Hasan, aku telah hafaz daripada tauqiyaku Rasulullah SAW. Sabdanya, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Tinggalkan apa yang ragu, apa yang tak nyata halal dan haram. Syubhat. Halal ke haram ke, halal ke haram ke, tinggal. Kepada perkara yang tidak meragukan. Ini makna wara'. Meninggalkan perkara yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Sesungguhnya benar membawa ketenangan dan bohong membawa keraguan. Benar membawa ketenangan. Orang yang benar tak takut, tenang. Tuhan beri ketenangan kepadanya. Orang yang bohong gelisah. Dalam keadaan yang susah, gelisah. Orang yang bohong itu dalam keadaan yang gelisah. Ini menunjukkan bahawa benar mendatangkan berkat, bohong mendatangkan akibat yang buruk. Hadis yang berikut, an Abi Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil fi qissati Hiraqla qala Hiraqlu famadha ya'murukum يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه. Dari Abi Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu, dalam hadis yang panjang, kisah Raja Rom. Kata Raja Rom, dia menyuruh apa yang dia suruh kamu. Apakah Nabi itu menyuruh kamu? Kata Abu Sufyan, aku menjawab. Dia bersabda, sembahlah kamu akan Allah esanya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Meninggalkan apa yang diucapkan oleh nenek moyang kamu. Menyuruh kami bersembahyang, bercakap benar, memelihara diri daripada kekotoran dan kejahatan, mengadakan hubungan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menceritakan apabila Raja Rom menerima surat Nabi SAW. Dalam kisah yang terkenal, setelah Nabi menegakkan kerajaan Islam di Madinah, lalu Nabi suruh sahabat tulis surat, dihantar kepada raja-raja di dunia, khususnya raja-raja kuasa besar dunia, Rom dan Parsi. Mengajak raja-raja ini masuk Islam. Kerana dakwah Islam, dakwah pada seluruh manusia. Di antara raja yang ditulis surat ialah Raja Rom.
dalam surat yang ditulis pada Raja Rom, di antaranya min Muhammad Rasulullah ila Hiraql alim azim Rum, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la yushrika bihi syai'a wa la yattakhiduna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun aslim taslam yu'tika Allah ajraka marratain, hingga akhir surah itu. Dari Muhammad Rasulullah kepada Raja Rom, katakanlah, firman Allah Ta'ala, katakanlah, wahai golongan ahli kitab, marilah kepada kalimah yang sama antara kami dan kamu, iaitu kita tidak boleh beribadat melainkan kepada Allah. Aku kata Allah, mu kata Allah juga. Sama-sama sebut kalimah Allah. Apa makna Allah? Makna Allah, kita tidak boleh beribadat melainkan kepada Allah sahaja. Itu makna Allah. Dengan sebut Allah saja, lepas tu sembah tak kong. Semua Allah, sembah salib. Semua Allah kata Allah ada bini, ada anak pula. Ini tak betul dengan kalimah Allah. Dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jangan melantik sesama kita, sama ada padri-padri atau pemimpin-pemimpin, menjadi Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Maka jika sekiranya mereka berpaling, katakanlah, sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Masuk Islam, kamu selamat. Allah beri kepada kamu dua pahala. Pahala kamu dan pahala rakyat kamu yang masuk Islam. Berkali ganda pahalanya. Kalau kamu berpaling, bukan saja kamu berdosa, termasuklah kamu memikul dosa, dengan sebab kamu menghalang rakyat kamu masuk Islam. Bila terima surat ni, Raja Rom yang menganut Kristian, sudah tentulah dia baca dalam kitab Injil adanya cerita kelahiran Nabi akhir zaman. Sudah tentu dia dengar sedikit sebanyak adanya kelahiran Nabi akhir zaman. Lalu dia nak buat satu siasatan. Dia suruh orang cari kalau ada kalangan peniaga-peniaga yang datang ke Syam, Rom Timur, pusat kerajaan Rom Timur di masa itu, yang datang dari Mekah. Tiba-tiba mereka bertemu dengan Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan ni ialah pemimpin Mekah selepas Abu Jahal dibunuh dalam peperangan Badar. Bukan sembarangan orang. Pemimpin Mekah yang masih kafir lagi. Anak dia Ummu Habibah masuk Islam. Anak masuk Islam jadi isteri Nabi SAW. Ayah mertuanya kafir, jadi ketua pula. Ini dia. Ini belum dia masuk Islam lagi. Abu Sufyan menceritakan setelah dia masuk Islam. Cerita yang benar, riwayat yang benar. Masa dia kafir lagi. Dia dipanggil oleh Raja Rom. Habib menghadap Raja Rom dengan menggunakan penterjemah. Dia bawa penterjemah kerana Rom tidak berbahasa Arab. Abu Sufyan bersama rakan-rakan dia yang datang dari Mekah ditanya oleh Raja Rom. Raja Rom tanya, kata Raja Rom, aku ada terima surat daripada Madinah, seorang yang nama dia Muhammad, yang datang dari Mekah berhijrah ke Madinah. Dia mengaku dia seorang Nabi, seorang Rasul. Aku nak tahu apa dia ajaran yang dia bawa. Raja Rom tanya Abu Sufyan. Abu Sufyan kata, dia suruh kami sembah Allah saja. Allah yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang lain daripada Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain.
Dia suruh kami meninggalkan apa yang diucapkan oleh nenek moyang kami. Sembah berhala, sembah tok pekong, sembah hatu syaitan. Hak nenek moyang kami buat, dia suruh kami tinggal. Dia suruh kami bersembahyang menghadap Allah Ta'ala saja. Wasidq, dia suruh kami bercakap benar. Kami dulu suka bohong. Kalau tak bohong tak selamat. Kalau nega tak berbohong, tak menipu, tak untung. Ini ajaran yang masuklah kepada kami. Tiba-tiba Nabi ajar kami supaya benar. Menyuruh kami membersihkan diri daripada najis, daripada perangai-perangai yang buruk, dan menyuruh kami mengadakan hubungan silaturahim. Hubungan silaturahim, hubungan keluarga dengan baik. Ini antara ajaran yang dia suruh kami. Lalu dari Raja Rom tanya, siapa yang ikut dia? Yang ikut dia siapa dia? Kata Abu Sufyan, yang ikut dia ni ramai orang muda-muda. Orang muda-muda metah ni ada erti ni ramai ikut dia. Dan orang miskin. Orang miskin, orang susah. Sikit je hak kaya-kaya ikut dia. Hak kaya, hak senang, sikit je ikut dia. Banyak orang miskin ikut dia, banyak orang muda-muda ikut dia. Raja Rum kata, haula'i atba'ur rasul. Raja Rum kata, mereka itulah pengikut Rasul-Rasul, kata Raja Rum. Bila dengar raja cakap begini, menyebabkan padri-padri besar, pembesar-pembesar berbisik sama mereka, ini bahaya, raja kita nak ikut dah, terpengaruh dah. Akhirnya Raja Rom mengatakan dia tetap dengan agama asal, iaitu agama Kristian. Terus dengan agama Kristian sampai mati dengan agama Kristian. Dia tidak akan masuk, tak ikut Nabi ini. Hadis ini menunjukkan yang pertama, di antara ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW bersama dengan tauhid, mengesahkan Allah, semayang ialah benar. Ajaran supaya benar. Benar perkara yang sangat penting. Benar bukan saja menjadi sifat yang wajib bagi Rasul. Kita mengaji tauhid, sifat wajib bagi Rasul benar, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik ni benar lah. Bukan saja Nabi bersifat benar, Nabi juga mengajar supaya umat dia bercakap benar, niat benar, benar dalam semua urusannya. Menunjukkan benar sangat penting, sangat wajib. Yang kedua, Abu Sufyan bercakap benar dalam perkara ini. Dia cerita apa yang masa dia kafir dulu, menceritakan satu kisah yang berlaku pada masa dia kafir dulu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dia anggap hadis yang di antara hadis-hadis yang paling sahih selepas Al-Quranul Karim. Menunjukkan bahawa benar satu perkara yang sangat wajib di dalam ajaran Islam. Wallahu a'lam.